Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada yang dihormati Dr. Rafisah binti Mat Razi, rakan-rakan ahli kumpulan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada kali ini, kumpulan kami diberi peluang untuk membuat satu perbentangan kajian mengenai syarikat Axiata Group Berhad, aplikasi muda alih terbesar di Asia yang menggambarkan organisasi mereka sebagai sebuah syarikat multinasional terkemuka di rantau Asia. Pengkalan pelanggan Axiata berkembang daripada 80 bilion kepada lebih 275 bilion pengguna dari pelbagai negara di sekitar Asia. Rasionalnya, mereka memiliki pemilikan majoriti dalam firma selular di negara selain Malaysia, contohnya Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh dan Kemboja, serta jawatan penting di India dan Singapura. Dahulunya, Axiata dikenali sebagai Celcom Malaysia Berhad, dan Celcom kini merupakan salah satu anak syarikat dalam Axiata Group Berhad. Celcom mengemukakan perkhidmatan mudah alih seperti perkhidmatan suara mudah alih bagi kedua-dua pasca bayar dan prabayar, jalur lebar mudah alih, penyelesaian perusahaan, M-Dagang dan perkhidmatan borong pukal. Axiata diasaskan sebagai sebuah syarikat sendirian berhad di Malaysia pada 12 Jun 1992. Axiata adalah anak syarikat komersial antarabangsa Telekom Malaysia, firma telekomunikasi negeri Telekom Malaysia International atau singkatannya TMI. Pada 28 April 2008, TMI telah menukar namanya kepada Axiata Group Berhad, dan justru itu TMI turut menjalani penjenamaan semula dengan melancarkan nama baru syarikat Axiata dan juga logo yang baru. Dahulunya dikenali sebagai cabang operasi mudah alih dan antarabangsa untuk Telekom Malaysia Berhad atau singkatannya TM. Berikutan pengasingan TMI daripada TM, syarikat ini telah berjaya disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia Securities Berhad dan menduduki tempat ke-6 sebagai syarikat terbesar di bursa setakat 31 Disember 2017. Terdapat lebih daripada 60% saham Axiata dipegang oleh Khazanah Nasional dan dana kerajaan yang lain. Antara jenama yang dikenali antaranya seperti Celcom, XL, Dialog, Robi dan Smart. Axiata turut terlibat hubung kait strategik dalam produk seperti Idea di India, M1 di Singapura dan Iran. Syarikat itu juga mempunyai pelaburan telekomunikasi bukan mudah alih di Thailand dan juga Pakistan. Visi Axiata adalah untuk menjadi juara digital bagi generasi baru menjelang tahun 2024. Objektif atau matlamat Axiata pula adalah untuk memajukan Asia melalui inovasi digital dan teknologi. Usaha kemampanan Axiata bertundangkan pada 4P, iaitu rangka kerja kemampanan, pendekatan kepada kelestarian mengambil pandangan jangka masa panjang dan holistik untuk memastikan amalan perniagaan yang mampu mencipta nilai jangka panjang untuk semua pihak berkepentingan di syarikat Axiata. Strategi 4P merujuk kepada performance iaitu prestasi, people iaitu rakyat, partnership iaitu perkongsian, serta planet and society iaitu alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Saiful Nabi bin Samsul, JG 97277, akan membentangkan berkenaan keadaan semasa industri syarikat Axiata. Merujuk kepada laporan prestasi industri 2020 menunjukkan kedudukan Axiata di dalam industri komunikasi negara berada di tangga kedua dengan permodalan pasaran sebanyak 34.39 bilion ringgit. Kedudukan ini dilihat amat baik jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang lain seperti Digi, Time dan Telekom Malaysia. Namun yang demikian, harga pasaran mengalami perubahan sebanyak 9.6% berbanding pada tahun 2019, di mana syarikat Axiata memiliki permodalan pasaran sebanyak 37.94 bilion ringgit. Seterusnya adalah mengenai pertumbuhan dan masalah semasa industri dalam ekonomi. Dalam laporan akhbar harian Metro Online, syarikat Axiata telah membelanjakan modal capex sebanyak 6.5 bilion ringgit untuk tahun kewangan pada tahun 2021. Dan pada tahun itu, juga anak syarikat Axiata iaitu Celcom telah melaksanakan perbelanjaan modal sebanyak 825 juta ringgit bagi membangunkan 250 lagi tapak rangkaian baharu dan menaikkan 8,000 tapak di seluruh negara dengan rangkaian 4G. Hasilnya, syarikat telah melancarkan perkhidmatan cloud gaming pertama di Malaysia. Permasalahan ini tidak kecuali dihadapi syarikat Axiata dalam perkembangan ekonomi semasa. Di dalam laporan ini, kita dapat lihat pendapatan syarikat Axiata telah merosot sebanyak 1.5% kepada 24.2 bilion ringgit
pada tahun 2021. Ini adalah kesan dari Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan kerajaan bagi membendung penularan COVID-19. Berikut pula adalah kesan persetaraan antarabangsa yang mempengaruhi perkembangan syarikat Axiata. Dalam akhbar online Cosmo menyatakan kekurangan bekalan chip dunia akan berterusan sepanjang tahun ini. Bekalan yang terhad telah menjadi punca permintaan pembuat dan penyedia perkhidmatan digital tidak dapat dipenuhi. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi harga microchip. Di samping itu juga, ketika akhbar Sinar Harian melaporkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO mengesahkan varian virus terbaru Omicron telah dikenal pasti di 38 buah negara. Isu kesihatan serta kekurangan pergerakan yang terhad akan melambatkan lagi proses perkhidmatan pengeluaran alat-alat teknologi yang perlu diguna pakai dalam menaik taraf infrastruktur rangkaian, dan ini akan menggugat kestabilan ekonomi syarikat Axiata bagi penyalur perkhidmatan rangkaian telekomunikasi di rantau Asia ini. Nama saya Muhammad Syahir bin Ismail. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang analisis portal file force. Di dalam analisis tersebut terdapat ancaman pendatang baru dalam industri. Akibat kemajuan sektor perkhidmatan telekomunikasi mudah alih, terdapat juga kemunculan syarikat-syarikat yang baru yang mana ianya menjadi persaingan kepada syarikat tersebut. Syarikat yang baru muncul seperti Time Engineering Group, Maxis, Mobicom, Sapura Digital dan Mutiara Swisscom yang kini dikenali sebagai Digi. Kemunculan tersebut membuatkan Axiata Group terasa dicabar. Penubuhan syarikat tersebut menyebabkan Axiata Group mengambil tindakan dengan membuat satu anak syarikat iaitu Celcom untuk menaikkan keuntungan. Hal yang lain ialah ancaman barang-barang pengganti. Kemunculan teknologi merupakan satu ancaman kepada syarikat kerana barang-barang pengganti ini lebih canggih daripada sebelumnya. Hal ini menyebabkan syarikat Axiata Group memperkenalkan produk yang baru iaitu CDMA dan LTE, di mana teknologi tersebut mempunyai jalur lebar yang canggih. Alatan tersebut akan dapat memudahkan pengguna berinteraksi dengan antara satu sama lain dengan lebih lancar. Hal yang lain pula ialah kuasa menawar pembeli. Kemajuan yang dilalui dalam pasaran telekomunikasi Malaysia menyebabkan tahap kuasa menawar pembeli meningkat. Oleh itu, syarikat Axiata Group telah membuat satu perkhidmatan khusus iaitu dengan membuat satu plan. Plan tersebut di mana ianya dapat mengekalkan pengguna yang sedia ada tanpa membuatkan pembeli itu membuat penawaran tentang harga terhadap plan yang ditawarkan. Hal ini membuatkan syarikat Axiata Group telah memperkenalkan pakej kesetiaan jangka panjang untuk membuatkan pelanggan merasa puas dan kesetiaan pelanggan akan bertambah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ashraf bin Zulkifli. Nombor metrik JG 933517. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan berkenaan SWOT analisis. Okey, analisis pertama adalah analisis strength. Syarikat Axiata Group Berhad telah mengukuhkan kekuatan untuk maju ke hadapan melalui gabungan bersama syarikat Telenor Asal, iaitu salah satu syarikat telekomunikasi multinasional milik negara Norway. Dengan wujudnya perjanjian kerjasama ini, ia secara tidak langsung membuatkan Axiata Group Berhad akan memberikan perkhidmatan bersepadu digital yang lebih utuh dan lebih berdaya tahan lagi. Kerjasama ini juga dilihat dapat mengukuhkan ekosistem tempatan dan ia juga dapat menjadikan syarikat ini di barisan hadapan evolusi digital global. Dari segi penyelidikan dan pembangunan yang luas juga dapat dijalankan untuk membangunkan penggunaan internet yang lebih tinggi. Kerjasama ini juga dapat menggabungkan dan mempertingkatkan kecekapan kerana dapat berkongsi hasil kecekapan syarikat masing-masing.
Pengukuhan dalam kewangan juga dapat terlaksana dari segi kerjasama ini secara tidak langsung. Ini akan meningkatkan teknologi yang akan terus meningkatkan pengalaman digital pelanggan. Dengan penggabungan ini, kita dapat lihat kenaikan harga saham di syarikat Axiata Group ni telah naik dengan mendadak sekali. Ia membuatkan orang pelabur berlumba-lumba untuk membeli saham bersama Axiata Group Sdn Bhd. Seterusnya adalah analisis weaknesses. Antara kelemahan yang tidak dapat lari daripada syarikat Axiata Group ini adalah mengenai servis jaringan atau kelajuan internet yang masih lagi di taraf yang rendah jika hendak dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Thailand dan Filipina yang sudah jauh meninggalkan Malaysia ke belakang dengan jaringan internet yang lebih pantas jika hendak dibandingkan dengan Malaysia. Kelemahan lain adalah cas perkhidmatan yang tinggi dikenakan kepada pengguna. Walaupun sudah ketinggalan jauh di belakang dari segi penawaran jaringan internet, rata-rata cas yang ditawarkan oleh syarikat telekomunikasi seperti Axiata Group masih lagi mahal. Ramai pengguna Malaysia mempersoalkan mengapa kadar cas yang dikenakan terlalu tinggi tetapi hasil jaringan yang dapat tidak setanding dengan harga yang ditawarkan. Malah, ada kajian yang telah menunjukkan bahawa kadar cas yang ditawarkan ini sepatutnya untuk jaringan internet yang lebih baik daripada yang ditawarkan. Seterusnya, saya akan menerangkan analisis Porter 5 Force. Analisis Porter 5 Force yang keempat, iaitu kuasa menawar pembekal. Dalam hal ini, kita dapat lihat ramai pembekal kerana banyak syarikat telco yang terdapat di Malaysia seperti Maxis Sdn Bhd, Telekom Malaysia dan U-Mobile. Ramai yang berlumba-lumba untuk memberikan pakej yang terbaik untuk pelanggan mereka. Ia adalah salah satu kelebihan kepada pengguna kerana terdapat pelbagai alternatif yang pengguna dapat pilih untuk pilihan mereka. Jika terdapat pelbagai alternatif, harga akan menjadi lebih rendah kerana syarikat-syarikat ini akan bersaing untuk memberikan harga yang terbaik untuk pelanggan mereka. Dan jika syarikat berkeras untuk tidak memberikan harga yang bagus kepada pengguna, ia akan menyebabkan pengguna akan beralih arah kepada telco lain yang dapat memberikan harga yang jauh lebih murah dan pakej yang lebih menarik lagi. Seterusnya adalah persaingan sedia ada. Dalam dunia perniagaan, kita tidak boleh lari daripada pesaing yang menjalankan aktiviti perniagaan yang sama. Ramai pesaing dalam suatu industri, ada kelebihan dan kekurangannya. Antaranya adalah salah satu kelebihan yang boleh kita dapat jika terdapat banyak pesaing adalah kita boleh memperbaiki perniagaan kita sendiri, iaitu dengan mencari apa kekurangan perniagaan kita dan membuatkan perbandingan dengan pesaing yang lain. Ia secara tidak langsung dengan adanya ramai pesaing ini akan membuatkan kita menjadikan perniagaan lebih inovatif untuk bersaing dengan syarikat lain. Kelebihan lain yang dapat dilihat adalah ia akan membuatkan kita bekerja lebih keras untuk bersaing secara sihat dan mencari idea yang lebih baik daripada sebelum ini. Manakala dalam kekurangan pula, jika terlalu banyak pesaing di industri yang sama, ia akan menyukarkan syarikat yang baru hendak bermula di industri tersebut kerana syarikat yang sedia ada telah dikenali dan akan menyukarkan perniagaan baru untuk terus maju. Antara kekurangan lain yang dapat kita lihat adalah syarikat yang besar berkemungkinan akan lebih bertahan lama dalam industri, manakala syarikat yang kecil akan terus tertindas jika pesaing besar mereka mampu untuk memberikan harga yang jauh lebih baik kerana kemungkinan mampu memperolehi barang mentah yang jauh lebih murah dan baik daripada syarikat kecil.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nazarudin Nizam bin Muhammad Amin Tai ingin mengulas tentang kewangan Axiata Group Berhad. Kewangan Axiata Group Berhad berikut adalah senarai pendapatan bagi syarikat Axiata Group yang boleh kita lihat, di mana pada tahun 2020 beliau mendapat rekod pendapatan sebanyak 24.20 bilion, 2019 24.58 bilion, 2018 23.89 bilion dan 2017 24.4 bilion. Seterusnya kita akan lihat rekod keuntungan bagi kumpulan Axiata. Berikut adalah seperti dalam tertera pada skrin, adalah rekod keuntungan dan kerugian Axiata Group Berhad, di mana tahun 2020 sebanyak 624 juta keuntungan, 2019 1.81 juta 1 bilion, 2018 kerugian 5.24 bilion dan 2017 1.16 bilion. Dan di sini kita dapat lihat pada 2018 merupakan kerugian paling besar bagi kumpulan Axiata. Analisis kewangan kumpulan Axiata. Ini merupakan nisbah kecairan bagi kumpulan Axiata terbahagi kepada dua nisbah kecairan, iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. Nisbah yang baik mesti melebihi angka 1, menunjukkan ianya mampu menggunakan segala asetnya untuk menanggung segala liability. Pada tahun 2020, nisbah semasa adalah 0.68 dan nisbah cepat 0.68. 2019 0.93, nisbah cepat 0.38, 2018 0.67 dan nisbah cepat 0.66, 2017 0.65 dan nisbah cepat 0.64. Di sini kita dapat lihat nisbah yang paling terbaik adalah pada tahun 2020, di mana ianya adalah satu angka yang tinggi, namun dia tidak melebihi angka 1, menunjukkan bahawa ia tidak mampu menutup liability-nya menggunakan aset semasanya. Dan nisbah cepat juga menunjukkan seperti itu. Dan yang paling teruk sekali adalah pada tahun 2019, di mana hanya 0.39% sahaja yang dapat ditutup menggunakan asetnya bagi hutang-hutangnya. Seterusnya adalah nisbah pengurusan. Nisbah pengurusan terbahagi kepada 4, iaitu pusing ganti inventory, pusing ganti aset, tempoh pengumpulan purata dan pusing ganti aset tetap. Pada tahun 2020, pusing ganti inventory adalah 51.8. 51.8 kali, 2019 38.7, 2018 44.13 dan 2017 47.61, dan menunjukkan bahawa tahun 2020 adalah merupakan payung cekap dengan penukaran pusing ganti inventory sebanyak 51.8%, 51.8 kali. Pusing ganti aset menunjukkan kegunaan aset bagi mendapatkan jualan, di mana tahun 2020 1.02, 2019 1.16, 2018 0.73, 2017 0.35. Dan yang paling terbaik adalah tahun 2020 dan yang paling teruk adalah tahun 2017. Tempoh pengumpulan purata adalah tempoh kutipan hutang 237 hari, 752 hari, 2018 673 hari, 2017 676 hari, dan semuanya melebihi tempoh 1 tahun, dan yang terbaik adalah tahun 2020. Pusing ganti aset tetap 2.02, 2.65, 0.37 dan 0.42. Yang paling terbaik adalah tahun 2019 dan paling teruk adalah tahun 2018. Seterusnya nisbah keberuntungan bagi pada dua, nisbah hutang pada aset, nisbah hutang pada equity. Menunjukkan 0.73% pada tahun 2020 nisbah hutang kepada aset, 2019 0.43, 2018 0.64, 2017 0.56. Menunjukkan 2020 hutang kepada aset, hutang sangat besar. Pada nisbah hutang pada equity pula 0.98, 1.09, 1.75, 1.28. Menunjukkan 2020 adalah yang terbaik, di mana yang teruk adalah tahun 2018, di mana 1.75 kali ganda hutang berbanding equity.
Margin keberuntungan terbagi kepada 4, margin untung kasar, untung bersih, pulangan atas aset dan pulangan atas equity. 2020 margin untung kasar 0.92%, 2019 0.83, 2018 0.64, 2017 0.66. Yang terbaik adalah pada tahun 2020 dengan 0.92% margin keuntungan daripada hasil. Margin untung bersih pula 2020 0.02, 2019 0.07, 2018 negatif 0.22%, 2017 0.05 menunjukkan 2018 adalah tahun kerugian dan yang terbaik adalah pada tahun 2019 dengan nisbah 0.07%. Pulangan atas aset 2020 2.6, 8.5, negatif 2.76 dan 2017 4.49. Terbaik adalah pada tahun 2019 8.5%. Pulangan atas equity 0.03, 0.05, negatif 0.23, negatif 0.04 pada 2017 dan paling terbaik adalah 2019 dengan pulangan sebanyak 5%, 0.05%. Nisbah berdasarkan pasaran terbagi kepada 2, iaitu nisbah P/E atau nisbah P/B, V. Ini merupakan tahun 2020 40.5, 2019 60.5, 2018 negatif 6.63 dan 2017 49.93. Nisbah P berbanding VE 1.73, 1.49, 1.44 dan 1.50. Terbaik untuk nisbah P per E adalah pada tahun 2019 dengan 60.5. Nisbah terbaik untuk P/BV adalah pada tahun 2020 dengan 1.73. Sekian, terima kasih.